janjikan hari tu because test 1 tu saya tengok ramai yang rendah. Okey, soalan question 1A. Okey, you all semua tak ada soalan tak? Okey, Elias kat sini. Ini SQ code kita buat ABC. Okey. Elias kat sini. Sekejap, saya nak tunjuk. Okey. Yang markah yang besar-besar ni, okey. Lepas tu naik atas 001. 001. Verity kosong. Okay, yang 8 markah. Okay, use second complement method to calculate equation. So saya rasa hanya ada beberapa orang je yang dapat full lah 8 markah yang tu So soalan dia, baik. Okay. Verity kosong. P kecil. You all kena careful tau. Huruf kecil baru besar. Esok. Okay. P sini kecil. Kosong semua. Okay. So dia suruh kamu dapatkan use second complement method to calculate the equation. So bila dia bagi tahu second complement method, second complement hanya dibuat pada binary lah. Okay, so bila kita nak buat nombor binary, okay, second complement. Okay, first dia adalah tukar kepada binary. Okay, kedua cukupkan kepada 8 bit. Okay, untuk selesaikan second complement. Okay, kena cukupkan kepada 8 bit untuk selesaikan second complement. Okay, saya bagi revision lah because this one actually kita dah buat dah dekat dalam test hari tu, dekat dalam kelas hari tu. Tapi in case bila saya tengok ramai sangat yang confused, so kita tengok yang ni lah. Okay. Okay, siap. Sekejap Untuk SE dah siap, kita nak pergi kepada ABCDIC pula. Settle soalan 4 ni, insyaAllah malam ni kalau tak jadi, pukul 8 macam tu, try. Kita discuss soalan essay 4 semester. InsyaAllah. Sekejap, dalam kelas hari tu saya discuss kat kamu jawapan test 1 ke test 2? Cuba tengok. Tak ingat lah Puan, sekejap nak tengok balik. Tak apa, saya tengok ni pasal ni markah rendah. Okay, so kita tengok nah. Okay, so cara penyelesaian dia adalah sini kamu selesaikan yang ni. Kemudian kamu selesaikan yang ni, barulah kamu tambah antara A dengan B ni. Bahagian ini baru tambah dengan bahagian ini. Okay. Yang tadi 7 bit tapi kita tambah yang paling kiri, kita tambah kosong. Kita assume kosong sebagai parity bit untuk check error. Tapi kalau ABCDIC ni memang dia dah complete 8 bit. Satu data 1 byte equal 8 okay. Okay. So second complement. Jom kita buat ABCDIC. Untuk okay. Macam tu juga. Kedudukan bit paling kanan kita tulis 1A. Yang ini. Kenapa second complement yang ini? Because nombor dia nombor negatif. Bit 5, bit 6, bit 7, bit 8. Cuma dia tidak ada assume parity sebab dia dah complete 8 bit. Okay, cuba you check dengan jawapan kamu. Betul tak yang Puan buat ni? Sebab soalan mesti nombor negatif. Yang ini tak perlu buat. Okay, second complement. This one sahaja yang you perlu buat second complement. Okay. So yang ini you dah ada ni. You kena buat. Bila nak buat second complement, you kena convert lah. Tukar daripada kosong kepada 1, 1 kepada kosong. So this one, you akan dapat
Okay. So asal dia 0001 1010. So now you tukar dia jadi 1110 J huruf 01 kecil kat mana? 01. Okay, kemudian ini adalah first complement. Okay, bila you tambah 1, hasil dia ni barulah akan jadi macam mana saya nak buat ni? J dululah. Okay, J kecil. ini akan jadi 01 J huruf kecil. So start pada Okay. kanan. 100111. Okay. So dekat sini biasanya 1 markah. Okay, dekat sini biasanya 1 markah. Okay. Okay, pergi K besar. K besar sini. Okay, K besar. Okay. Bila you dah dapat 01. yang ini, so you dah ada sebahagian bahagian ni. Ini you dah ada dah ini. So ini you kena tambah dengan ini. Okay. Jadi 1011. Okay. Okay, lepas K besar pergi E. E kecil mana? Label ABCDIC tu. 0110. So you akan dapat 1000 100 carry 1. Okay. So dekat sini adalah 1 markah biasanya. Okay. 0 sini 1. Okay, 1101. 1101. That's why you dapat 1. 1101 lagi 1101. 1111 carry 1. Okay. So tengok next adalah 132. Okay. So 132 nombor 10. So you akan dapat 100 0100. Okay. Yang ini you akan dapat 11. Okay, so you bahagikanlah. Ini 100 0100 bahagi dengan 11. Ini 2 bit, so ini 2 bit. Okay. So sini 2 bit tak boleh lagi. Maksudnya kosong lagi lah depan dia. So you ambil 3. Okay, yang ini 3 lebih besar. Okay, lebih besar. You darab dengan ni, you akan dapat 1 1. Okay. So you pinjam dekat sebelah sini. Okay, sini 2. Okay, 2 tolak 1, you akan dapat 1. Okay. So next you turunkan lagi. Kosong. Okay, so yang ini you buat pembahagian. Okay, sehingga lengkap lah. So you akan dapat dekat sini. Siapa yang guna kalkulator, you boleh dapat sebenarnya yang ini. Okay, tapi dia ada markah. Markah proses dia sehinggalah kosong-kosong ini biasanya 2. Tapi kalau siapa yang tekan kalkulator terus tiba-tiba toing keluar jawapan sini. Ada markah tapi you takkan dapat full lah. You takkan dapat 2 markah. You akan dapat mungkin 1 markah sahaja. Okay. So ini cuba bawa lah. Okay, cuba buat sampai you dapat result dia. So ini result dia dekat sini. So you dah ada bahagian ini. The last one is you nak kena tambah ini dengan ini. So tadi 1001 0001 tambah dengan 101100. Okay. So ini adalah inilah bahagian A tambah dengan bahagian B. Okay. So you dapat 1011 1101. So dekat sini bila ada proses ini you boleh dapat 2 markah lah. Okay. Okay. So saya rasa yang ini saya dah. Adakah yang dapat markah penuh? Yang ni saya dah terangkan dah hari tu. Okay, esei untuk test 1 parallel adder.
Tik lah dulu baru bantah. 20 markah hari tu yang test tu. Kamu nak suruh saya tunjukkan kembali ke yang parallel adder tu? Tanda Boleh juga, Puan. tak tanda yang Okey. kamera jangan salin. Ni kita compare tengok. Ni siapa? Ya, Sat ni Ungku Hanif. Sat tengok betul tak Ungku Hanif. Okey. Siapa betul boleh tunjuk aja. So kalau lah soalan hari tu okey, essay test 1 okey, dia cakap okey. Kenapa betul kan? Dia bagi tahu parallel adder is a digital circuit capable of finding the arithmetic sum of two binary numbers. Okay. So adder ni memang untuk nak tambah dua number lah. Okay. So saya revise sedikit. Okay. So kalau half adder you ada ni. Blok untuk half adder you ada masukkan 2. Katakanlah you ada A dan B. Keluaran dia adalah sum dan juga C out. Okey, ini adalah half adder. Okey, kalaulah full adder Unit tak boleh dipadam. ataupun dia panggil FA lah, full adder, dia blok juga, lukis by block FA. Okey, dalam blok ni sebenarnya dia adalah gate level punya litar lah. Okey, so full adder beza dia dengan half adder. Full adder ada 3 masukan. Okey, dia ada A, B dan juga carry in. Keluaran dia tetap sama, dia ada sum dan juga ada carry out. Okey, that is the full adder. Okey, so kalau lah dia cakap parallel adder, maknanya dia boleh jadi combination of half adder and full adder ataupun you boleh buat full adder je semua. Kalau dia cakap parallel adder, kalau lah dia cakap PA, okay. Parallel adder, katakanlah dia cakap 4-bit parallel adder. Okay. Ini adalah 1 bit Ini adalah 1 bit. Walaupun kamu nampak ada A, B dengan C. Ini bukan 3 bit Maknanya ini A0, B0 dengan C in. Okay, ini adalah 1 bit. Okay. Kalau lah dia cakap 4 bit parallel adder, maknanya you kena design ada 4 kotak lah. Jadual itu dia akan ada di page terakhir ni. Okay. Ni. Jadual ni dia bagi. Okay, so dekat sini ada masukkan A dengan B kan. Okay, so you buat je dulu. Setiap full adder ni. Yang main ni 2-3 orang sahaja. Yang ni kau tak tahu. Kau tak tahu. Tapi honestly, okay. Kalau you dapat 18, 19, A, B. So tolonglah fokus besok. A, B. Mesti boleh sketch ya benda ni because ini adalah favorite question lah. Okay. So macam saya bagi tahu, dia bukan daripada sini keluar ke sini because bila kita tambah, okay, macam kalau lah kamu tengok saya buat sini, saya tambah daripada sini ke sini. Maknanya daripada sa kepada puluh kepada ribu, ratus ribu kepada juta. Okay, so sama juga dengan case parallel adder, maknanya you kena masukkan di sinilah. Okay, you masukkan C in dekat sini. Okay, ke sana. Okay. So sini akan jadi C out. Okay. Keluaran dia akan ada. Okay. S0, okay, sum lah. Dia 2 lah sebenarnya. S0, C out yang ni. Okay. Dia masuk 3, dia keluar 2. Masuk 1, 2, 3, keluar dia 2. Masuk 1, 2, 3, keluar dia mesti akan ada 2. So sini S0, S1, S2, S3. B0, A0. B1, A1. B2, A2. B3, A3. Okay, so ini adalah untuk 4 bit. Kalau 8 bit maknanya you kena buat kotak ini 8 lah. Full adder ni jadi 8 biji kotak dia. Cuma jadi A3 jadi A4, A5, A6, A7. Because kita start dengan
A0. So dia ada 8 bit lah. Okay, so saya tunjuk yang 4 bit lah. Okay. Then sana. Okay. So itu adalah you punya half adder, full adder, this is parallel adder. Okay, so saya nak tunjuk apa yang sebenarnya di dalam ini. Apa dalam ini? Okay, so dalam ini, Syukbi kalau kamu guna dulu-dulu ada lab, so dia ada software. Bila kamu klik ni, sebenarnya nak bina kotak ni, you kena buat litar dia dulu dekat dalam ni. Okay, so apa litar dia dekat dalam ni? Litar dekat dalam ni, kamu boleh dapatkan daripada dia punya truth table lah. Okay, so kalau you ada truth table you tadi A, you ada B. So saya tunjuk yang ni lah, saya tunjuk untuk 1 bit Okay, because kita nak tengok satu je litar dia dekat dalam ni. Apa sebenarnya daripada 1 bit tu. A, B dan you ada juga C in. Ini untuk 1 bit full adder. Okay. So dekat sini mestilah you ada C out dengan sum. Okay. Katakanlah kosong. Ini all the possibilities lah. Kosong, lepas tu jadi 1. Okay. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Okay. Lepas tu 4. 5. 6. Dan juga 7. Okay. Ini 7 lah. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dia kat sini? Ini jangan hafal lah. Ini adalah apa yang kamu hasil tambah. 0 tambah 0 tambah 0. Sum dia mesti akan jadi 0. Ini ya. Kalau you masukkan 0 tambah 0 tambah 0, sum dia akan dapat 0, carry dia pun akan dapat 0. So carry pun akan dapat 0. 0 tambah 0 tambah 1. Okay. Sorry. 0 tambah 0 tambah 1, maknanya sum akan jadi 1, carry dia 0. Yang ni pun sama, ada 1 saja, dia jadi macam ni. Okay, ini 1, 1. Okay, 1 tambah 1 jadi 1, 0. 1 tambah 0 jadi 1 pada sum sahaja. Yang ini jadi carry 1, sum 0. Yang ini jadi carry 1, sum 0. Ini 1 tambah 1 tambah 1 jadi carry 1, sum 1. Okay, so daripada ini you perlu simplify dia punya truth table ni. Ini truth table. Okay, so next you kena tukarkan dia kepada K-maps. Okay, so you buat K-maps untuk ini, untuk sum, dan you buat K-map untuk C-out. Okay, so kalaulah K-map, kena tengok balik lah yang you dah belajar dalam subjek digit hari tu. Okay, ni bentuk K-map. Okay, ini standard kotak dia lah. Okay, so macam mana kita nak isi dia? Okay, katakanlah sini adalah A, B. Sini adalah C in. Okay, C in 0, 1. Okay, ke saya nak tukar? Saya tukar pun tak apa.
Saya buat sini A, B, C in. Tukar. Back. Mana back dia Oh ni. Saya buat sini A, B dengan C in. A, B, C in. Okay. So ini kosong dengan 1 untuk B, C in. Okay, kita ada 0, 0, 0, 1. Lepas 0, 0, 0, 1 jadi berapa sini kalau K-map? Cuba jawab. 1-1 ya. Okay, good. 1, 1 barulah 1, 0. Kenapa 1, 1 baru 1, 0? Tak tahu Puan. Tak tahu. Masa kamu belajar digit dulu ada tak diterangkan? Kenapa ni? Ni macam 0, 1, 2 dan 3. Betul tak? Bukan 0, 1, 2, 3. Ini kamu kena tahu sebab lah. Kalau tidak kamu jadi hafal. Bila kamu hafal, nanti kamu lupa reasoning. Kenapa perlu ada 1, 1 dekat tengah ni? Okay, so saya bagi tahu nah. Okay, setiap perubahan ini adalah A bar A. So dia berubah sekali. Ini tengok nah, ni B bar C in bar. So dia berubah, yang ni B bar. C in yang berubah. Maknanya C in 0 kepada 1. Yang ini 1 kepada 1, dia tak berubah. Yang ini yang berubah. You faham tak? Kalau lah dia berubah dua-dua, contohnya you buat 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau you susun dekat atas ni macam ni. 0, 1, 2 dan 3. Okay, you takkan boleh nak buat K-map kan, kita nak kena loop dia kan. Okay, so sebenarnya dia tidak bersambung bila perubahan dia berlaku dua. Yang ni you tengok, ini tak berubah, ini yang berubah. Okay, ini ke sini, ini berubah, ini pun berubah. Faham tak? Tapi ini ke sini, ini tak berubah, ini yang berubah. You nampak tak? Bila sini dia jadi 2 yang berubah. Tapi kalau you susun macam ni, ini tak berubah, ini yang berubah. Okay. Bila sini ke sini, ini tak berubah, ini yang berubah. So 1 je berubah. So sini kepada sini, sini tak berubah, ini yang berubah. So ada cases yang kita loopkan macam ni, betul tak? So dia akan bersambung dekat sini kan? Some cases. Kenapa you boleh buat macam tu? Because of kesinambungan perubahan dia. You nampak sini ke sini ni. Okay. Sini tak berubah. Ini yang berubah. Okay. So setiap ini bergerak ni hanya satu sahaja yang berlaku perubahan. Ini memang satu lah. 0 kepada 1. So 1 je berubah dia. Kalau hafal pun boleh? Ha? Kalau nak hafal dia. Kiranya macam you jadi hafal membuta tuli lah sebenarnya. Without you tahu what is the reason behind ni lah. Kenapa satu-satu di sini. Okay. Because saya tak tahulah macam mana masa you belajar digit hari tu. Tapi masa saya belajar dulu, lecturer saya terangkan. Okay. So kita orang tidak hafal lah. Maknanya kita orang tahu. Oh okay, mesti dekat sini setiap ni berubah satu sahaja. Dia punya ni lah. Dia punya condition dia. Okay. Okay, so daripada sini you boleh isi lah. Okay. So kalau 0, 0, 0, sum dia adalah 0. Okay. 0, 0, 1. Ini adalah 1. Okay. 0. Okay, 0 lagi lah. 0, 1, 0. Maknanya sini. Okay, ini sum dia 1. 0, 1, 1 dekat sini. 0. Okay, at the end bila you isi, you akan dapat pattern macam ini. Okay. Okay, so macam mana nak buat? Ia macam bulat satu-satu lah kan? Puan, yang A tu dia A dengan A bar kan? Ni A bar.
Ni actually B, ni B bar, B bar macam itulah. Kalau you guna konsep macam mana hari last semester? You guna A dan A bar You tak A guna bar. kosong? A bar, B bar. Okay. Tengoklah macam mana you nak guna, pasal dua-dua cara pun betul lah. Cuma that's why you kena tahulah dekat sini nak susun apa. Kalau yang ini bila you susun according to nombor ini, senang you nak tengok terus dekat sini. Maknanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, you akan ambil yang ni. 0, 0, 1, maknanya A 0, barisan ni lagi lah. Semua dekat sini ni, sini ni, dekat sini. Okay. Cuma yang ini tengoklah pada condition dia lah, 0, 0. Di sini 0, 0, so you ambil sum dia lah. Tak. Okay, kalau ini 0, 1, ni 0, 1, so dia sum dia 1 masukkan. Ni 1, 0 dekat sini. 1, 1, 1, 0. So sini. Okay. Puan, Ya. saya minta izin keluar awal boleh tak Puan? Boleh. Tak apalah. Terima kasih Puan. Okay. Okay, so ini untuk see out. Okay, inilah untuk see out. Okay, so saya pun buat benda yang sama lah. Nanti kamu tulis lah. 01, 00, 01, 11, 10. Okay, so kalau 0, 0, 0, see out dia 0. 0, 0, 1 dekat sini. See out dia 0. See out dia 0. Ini adalah case untuk 11. Dia 1 sini. Okay. So you boleh isi lagi. Ini untuk 1, 0, 0, 0. Okay, yang lain semua 1 kan? Okay, so this one you boleh loopkan macam ni. Okay, you boleh loopkan gini. Okay. So ini you boleh dapat ni untuk sum. Yang ni untuk see out. Okay. So you boleh dapat lah apa dia S dia tu. Okay. See out dia apa dia. Okay. Based on you punya loop ni lah. Okay. So daripada ini barulah you buat dia punya sekejap lah, siapa dia call saya ni? Okay, barulah you buat Lita dia at gate level. Okay. So boleh tengoklah sekejap. Saya buka set. Ni Google Meet kan. Okay. Classwork. Okay. You boleh tengoklah pada ni topik 3 kan. Ini kamu nampak tak saya buka chapter 3 ni? Tak nampak Puan. Tak nampak ya. Sekejap ya. Stop presenting. So saya select entire screen lah. Okay. Okay, boleh nampak dah? Boleh. Alright. So dekat sini ada ni kita punya ni. Ini saya terangkan balik ni tadi. Daripada sini, okay. So you dah ada ni. Okay, kemudian you ada ni. Okay. So daripada sini ni you dapatkan dia punya ni lah. Pasal dia 1, 1, 1. So you kena dapatkan dia punya ni. Ini 1, okay. X, okay. Ni yang ni. Yang ni X bar, Y bar, C in. Okay, this one for this one. Kemudian yang ni X bar,
Dekat sini lah. Okay, ini Y, ini C in bar. So, you dapat yang ni. The next is X, Y bar, C in bar. Next, yang ini adalah X, Y, C in. Okay, so you boleh dapat yang ini. Okay, untuk K-map this one. Untuk C out punya K-map, bila you loop sini, you akan dapat inilah. Okay, ingat lagi tak macam mana nak dapat? Okay, kita tengok X dengan Y. Mana ni X dengan Y? Warna apa? Warna hijau, warna merah, warna hitam. Yang mana satu? Mana nak besarkan dia ni? Ni, XY ni warna hijau ke, warna merah ke, warna hitam? Cubalah jawab. Tak ingat langsung dah ke ni? Semester lepas punya ni. Ini dalam digit ni. Sat. XY ni untuk gelung warna hijau ke, merah ke, hitam? Merah Puan. Merah ke Puan? Merah? Dia macam mana? Dia ambil yang berubah ke dia ambil yang tak berubah? Yang tak berubah kan Puan? Yang tak berubah kan? Kalau yang merah ni maknanya yang ini berubah. 0 kepada 1. Maknanya dia mesti tak ada X lah dekat dalam tu. Faham tak? Yang merah maknanya Y, C in. Ini yang merah. Faham tak? Yang warna hitam lah Puan. Hitam itu. XY ini maknanya, kau faham tak? Kalau dia ada X, yang ni pun ada X. Maknanya ada dua gelung dekat dalam ni. Dia boleh nampak dah. X dengan ada X. Maknanya dia ada X yang tidak berubah. Maknanya inilah. Kalau X yang tidak berubah, maknanya X sama 1. Maknanya di barisan ini. Dan dia ada 2. Okay. Cuma dia cakap Y. Y yang tidak berubah satu lagi. Satu dia cakap X yang tidak berubah, Y yang tidak berubah. So Y yang tidak berubah, maknanya yang mana Y yang tidak berubah? Maknanya yang ini 0 kepada 1 dia berubah. Yang ini 1 kepada 1. Maknanya X, Y ini adalah milik gelung hitam. Betul tak? Faham. Okey, kalau gelung hijau adalah X, betul dia duduk dekat sini. Okey. Dengan satu lagi C in yang tidak berubah. Yang maknanya 1 C in 1 kepada C in 1. Satu yang tidak berubah. Maknanya yang ini adalah gelung hijau. Nah? Yang ini YC maknanya X ni memang dia berubah. Okey. Yang tidak berubah inilah. Dia duduk dalam barisan ini. Ke sini. So Y dia tak berubah. C pun dia tidak berubah. Because dia ke sini. So dia YC in lah. Boleh ya? Boleh Puan. Okey. So Boleh. Daripada sini 2 ini you boleh lukis dia punya. This is logic diagram. So saya tak tahu soalan macam mana. Tapi kalaulah soalan tu dia minta you lukis logic diagram. Okey. Maknanya inilah logic diagram. Okey. Kalau dia cakap block diagram yang macam saya lukis tadi kotak-kotak. Okey. So maknanya dalam kotak tadi ini. Okey. Lita ini. Sebenarnya lita ini tidak simplify lagi ni. This is logic diagram for full adder yang tidak simplify. Ini ni sebenarnya boleh disimplify lagi. Ini pun boleh disimplify lagi. Okay. So yang ini guna teorem yang kamu belajar dululah. Okay. You kena tengok balik lah macam mana you nak boleh simplify. Actually C out ni you dapat yang ni. Sebenarnya you boleh dapatkan ini. Okay.
Ini you nampak panjang kan? You nampak banyak sangat you guna ni. Sebenarnya you boleh lukis, tak ada betul salah. Tapi kalau soalan tu cakap suruh buat simplified, maknanya Lita dia tak akan banyak macam ni lah. Maknanya bila banyak sebenarnya gate kita buat ni, ini costly sebenarnya. Okay. Fungsi dia ini sama je fungsi dia dengan ini. Okay. Cuma yang ini dia lebih jimat. Okay. Ini ni kalau lah dia dah simplify, dia dapat ini je. 1, 2, 3, 4, 5 gate je. 5 gate daripada kalau lah you guna yang tadi. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah 12. Okay. That's why masa dekat dalam subjek digit, you belajar macam mana lecturer bagi praktis banyak persamaan supaya you simplify. Okay. Kenapa bila you kerja dekat kilang ke, you jadi R&D ke, you nak buat, you nak design, you mesti optimize lah cost dia tu. Kita tak nak design benda yang jadi waste. Okay. So yang ini lebih ni lah. Lebih simple, cheaper. Okay. Tak ada banyak benda yang terbuang. Okay. So ini sebenarnya dalam ini ada 3 masukan, A, B and C in. Ini 3 masukan, BCC out dengan sum ini. Okay. So kembalilah kepada yang saya lukis tadi. Mana pula dah saya punya ni. Okay. So you kena lukis logic diagram dia lah. Okay. So soalan esay test 1 tu, itu kalaulah dia tak ada bagi tahu application. Tapi soalan test kita hari tu dia bagi application. Dia siap bagi tahu dekat kamu. Nilai A, soalan yang kita bagi hari tu adalah 1 bit adder subtractor block diagram. Okay. So dia bagi nilai A dia adalah 1000, 1001 dan nilai B dia adalah 1110, 0111 dan juga C in C in dia adalah 0. Okay. So soalan test hari tu dia tak bagi tahu pun sebenarnya you nak kena lukis ni berapa kotak guna full adder. Tapi sebenarnya you boleh bilang ada berapa ni. Ini 8 bit ni. 4 campur 4. So ini adalah 8 bit. Okay. So 8 bit means that you kena buat 8 kotak lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Masuk C in. Okay. Okay. Cuma dekat soalan kita tu, test tu, dia cakap 1 bit adder subtractor. 1 bit adder subtractor. So saya dah bagi tahu dekat kamu hari tu, kalau lah subtractor kita ada ni kan, kita gunakan gate XOR. Okay, gate XOR pada B. Okay. So sini akan masuk B, sini adalah A. Dia kena modify bila kita nak guna subtractor. Okay, so sini adalah sum. Ini C in. C in ni dia akan sekalikan dengan M. Sini pun dia akan pergi sini. Okay, so sini susah nak nukil dengan ni. Okay. Okay, so sini you kena masukkanlah sini 1. So sini dah jadi B kosong. Sini adalah masukkan M. Sini A kosong. Sini adalah A1, B1. Daripada sini sambung lagi masuk.
Sini akan jadi B2. Okey, sini akan ada S0, S1, S2. Saya lukis mana yang senang, okey. Kalau kotak-kotak ni, kalaulah keluar, saya tak tahulah keluar ke tak because dia memang favourite question lah. Para Ada ni. Kalaulah dia keluar, tak payah kotak-kotak. Any kotak-kotak pun walaupun K-map ke apa semua tu you nak buat, tak payahlah nak guna pembaris. Because just draft buat nampak kotak. Macam ni saya nampaklah kotak. Okay. Jangan guna pembaris ukur 2 inci setiap ni. Tak perlulah. Because itu akan masa kamu. Okay. So ini akan sambung ke sini M. Sini akan masuk B3. Akan masuk A3. Boleh tak ni teruskan ni? Kamu buat sendirilah. Boleh Yang ni saya dah terangkan dah ni sebenarnya dalam kelas hari tu. Boleh. Okey. Boleh. Tapi kena lukis penuh lah. Janganlah buat 4 je lepas tu tinggal lagu ni harap pemeriksa faham. Okey, pasal paper kamu ni bukan saya seorang yang akan periksa tau. Akan ada pensyarah lain yang akan cek balik terhadap apa yang saya dah bagi markah pada kamu. Okey? Dia akan ada second examiner. Saya yang first examiner dan kelas lain pun macam tu juga. Lecturer dia makin dan saya akan semak balik. Saya akan guna pen lain tanda balik. Betul ke tak? Ni murah sangat ke markah ni dia bagi ni. Ke patut mahal sangat ke markah ke macam mana ke. So kita akan cuba ni balik lah. Kita akan cuba tengok balik. Okey. So ini adalah A4. Okey. So ini saya dah terangkan hari tu dekat dalam kelas. So ini maksudnya kamu nak bubuh dekat mana? Ini ni actually daripada soalan last semester ya. Ada siapa yang bagi tahu nak bincang soalan last semester? This is actually daripada last semester punya soalan. Okay. So daripada sini that's why kamu kena lukis betul-betul cantik-cantik supaya kamu boleh nak tulis balik. So ini A kan. So 1, 0, 0, 1. Okey, ni adalah 1, 0, 0, 0 ke A. Okey, so B 1, 1, 1, 0. Okey. Lepas tu B yang ni, kena lukis cukup lah. Sorry lah kamu terpaksa tengok saya melukis. B5, so ini daripada M. Okey. B6, ini daripada M. B7, ini daripada M. Okey, so M ni masuk dekat sini. 0. So sini 1, so dia akan jadi 1, 0. Okey. So now apakah table untuk ni? Okay, apa dia ni? Exclusive OR. Kita tengok lah, modified. Kenapa pula duduk sini? Modify. Okay. Ini adalah table ABXOR. Okay. So bila ini adalah A, ini adalah M lah. Bila M kosong, B akan keluarkan ikut je. B kosong, kosong.
di 1, kalau M tu sama dengan 1, which is bila kita nak buat case second complement lah. Actually bila M ni 1 kan. Okay, so yang ini akan jadi terbalik because ini akan buat first complement and then tambah dengan 1 akan jadi second complement. Okay. So kalau lah in case soalan tu tanya, okay. Mana dah? Susah pula guna ni. Okay. Kalau bagi dekat ni, walaupun dia cakap dia suruh you design adder subtractor. Yes, you dah design adder subtractor. Tapi kalau lah dia bagi hint lagu ni, ini adalah untuk nak guna adder je. Because M dia adalah kosong. So bila M kosong, B tu dia akan bypass je lah. So 1 ni akan turun. So sini 1. So 1 dengan 1. 1 tambah 1 ni kosong. 1 tambah 1 tambah kosong akan jadi kosong carry 1. Okay. So yang ini adalah kosong kan. So sentiasa kosong lah dekat sini. So ini 1. So 1 dengan kosong dia akan jadi 1. Sini kosong. Kosong tambah 1 tambah 1 dia akan jadi kosong carry 1. So sini kosong, ini 1. 1 kat sini. 1 dengan kosong dia akan jadi 1. Ini kosong. Kosong tambah 1 tambah 1. Kosong carry 1. Okay, dan seterusnya macam itulah. Okay. So ingat balik yang XOR yang saya dah bagi tahu dekat kamu. Okay, dia ada XOR kan. A, B, X, ni. XOR ni kan. Puan, M tu sama dengan carry kan? M tu sama dengan carry. Si in. Okay. Kalau lah dia cakap M tu sama dengan 1, means that itu memang kita nak buat subtract. Okay. So kalau lah 1, you kena tengok pula case yang inilah. You kena ingat ni table, truth table untuk XOR ni. Okay. So kalau lah M tu sama dengan 1, this is M lah. Ni M. Kalau M sama dengan 1, pada kaki B tu dia kena invert. Kosong dia jadi 1. 1 dia jadi kosong. Yang tadi, kebetulan soalan itu, soalan test kamu yang saya bagi dekat kamu itu, M dia adalah kosong. Walaupun kamu design Lita tu as adder subtractor, boleh buat dua-dua, tapi saya suruh kamu buat penambahan. Dekat soalan yang saya bagi dekat kamu, saya tak nyatakan pun saya suruh kamu, saya tak nyatakan pun pada kamu suruh tambah nilai A plus B. Saya tak nyatakan pun. Tapi keyword dia adalah pada saya bagi C ini sama dengan kosong. Bila saya bagi C ini sama dengan kosong, maknanya M sama dengan kosong. Bila M sama dengan kosong, itu adalah Lita adder. Kalau M sama dengan 1, guna walaupun ini adalah modified parallel adder ni. Okay. Bila saya bagi M sama dengan 1, automatically saya nak buat A tolak B. Okay. A tolak B. Pasal apa? Pasal di B ni yang kita buat ni. Maknanya nilai pada B ni yang kita kena buat second complement. Faham tak? Because XOR ni berada pada B. Kecuali kalau lah XOR ni berada dekat A. That's why you kena tahu kenapa you letak XOR tu pada B. Kalau lah XOR tu pada A. Okay. Katakanlah soalan tu dia bagi okay, this is A, this is B. Kemudian dia cakap B tolak A sama dengan berapa? Dia suruh you buat ni. You nampak tak sini? Negatif A sini. Maknanya XOR ni perlu berada di kaki A. Bukan di kaki B. Faham tak? Boleh tak kelas? You kena tahu. Bila you design tu, you kena tahu. Okay, why is it kita letak dekat sini? Why is it kita letak dekat sini? Tapi kalau lah dia tak ada apa-apa, kebiasaannya dia berada pada kaki B lah. Okay. Tapi kalau lah ini, dia suruh selesaikan ini, maknanya ini negatif A ni yang kita kena buat second complement. So, bila nak buat second complement, dia kena melalui XOR dan nilai M.
Okay. XOR ni akan ya sebelah sini dia akan invert lah. M dekat sini ni dia akan untuk nak tambah dengan 1 untuk second complement. Okay. So kalau lah daripada sini contohnya dia suruh kamu hasilkan. Okay, ni 8 bit kan. Okay. Katakanlah dia suruh buat blok 32 bit subtractor. Okay. 32 bit subtractor. Maknanya ini adalah 8 blok. You zoom out. Okay. So you zoom out tadi. You akan dapat 1. Sini adalah 8 bit. 8 bit. Kalau ini tadi asal dia ni, ini FA je, 1 bit je. Ini akan jadi 8 bit FA. Okay. M lah. Modified parallel adder. Contohnya macam tu. So you tengok balik. You ada masukkan A dengan B. Dengan M. Okay. So masuklah. Kiranya Puan kalau M tu 1 dia kena guna XOR lah. Kalau modified, dia guna juga. Tadi pun dia guna juga. Dia guna ni. Pasal dia tetap hantar nilai kosong. Cuma bila hantar nilai kosong, dia tak memberi efek lah. 1 tu tetap turun 1. You faham tak? Kalau M tu nilai 1, 1 ni dia akan jadi kosong. Faham tak? Faham Puan. Okay. So ini baru 1, 8 darab dengan 4 lah. So you kena buat 4. Barulah jadi 30. Ni dah jadi 5 dah. 4 darab 4 jadi 32 bit. Okay. So maknanya sini sum dia kan. Okay. So sini S7 dot dot kosong. So sini S15 dot dot 8. Okay, S 23 dot dot 16. Maknanya S0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S8, 9, 10 sehingga 15 dekat sini. Okay. You zoom out daripada tadi lah. Okay, so tetaplah sini ada C out. Okay, S 31 dot dot 24. Okay. Dan ada masukkan M dekat sini. So M pun masuk sini lah. 1. Okay. M akan masuk setiap ni lah. Okay. So you penuhkan lah. Sini pun akan ada lah. A, B. So ini sama lah. 7 dot dot kosong. A pun 7 dot dot kosong. Dia macam ni A. 2 kali dot, bukan 3 dot lah. 2 dot kosong. Maknanya A7, A1, A2, A3, A0, 1, 2, 3 sehingga A7. Okay, ni palang gini lah. Palang tu maknanya dia adalah bus lah. Sebenarnya ada banyak line. Alright. Okay, so itu untuk test 1. So test 2. Okay, test 2. List 2 types of catch mapping techniques. Okay, macam mana ada salah ni. Catch mapping techniques ni. Okay, ini test 2 lah. Kita ada direct mapping. Kita ada fully associative mapping. Dan kita ada K-way ataupun N-way. Okay, set associative mapping.
Okay, ni dua markah. So, actually, pilih dua daripada ni lah. Okay, yang compare karakteristik ROM dengan RAM. So, tak ada masalah yang tu. Draw memory hierarchy diagram. Semua dapat draw. Yang piramid tu, mesti buat dalam bentuk piramid lah. Okay, soalan D. Ini. Ini ni saya ubah daripada soalan. Mari saya tengok lah. Okay, ini adalah chapter. Saya tak tahulah kamu hafal ke apa dia ke masa you all buat ni. Sekejap. Ini pun ada perbezaan di RAM, SRAM. You kena ingat lah. Okay. Inilah hierarchy. So mostly betul lah. Okay. So saya tunjuk ada soalan paging yang pada test 2 kamu. Soalan dia hampir ginilah. Itulah yang siapa yang salah lagu ni, dia bubuh jawapan ni. Tak, saya ubah soalan dia. Okay, so saya terangkan yang ini. Okay. Okay, so this is you punya logical memory. Okay, this is you punya physical memory. Kita nak buat paging. So kita ada page kosong, page 1, page 2, page 3. So kita nak mapkan dekat sini. Okay, so bila kita nak mapkan dekat sini, maknanya kita kena keep track lah bila kita nak map. Okay. Okay, bila kita nak map ni, kita kena keep track. So that's why kita ada page table. Okay, so 0, 1, 2, 3 mewakili 0, 1, 2, 3 ni. 0, 1 maknanya 1 ni memegang di sini. 1 kepada 4. 4 ni sini. Maknanya page 1 berada pada frame number keempat. Page 2 ni 2 berada pada frame number 3. Ni. Page 3 berada pada frame 7. So tak kisahlah kalau lah soalan ni saya buat macam dekat dalam test kamu tu, saya buat page 0, 1, 2, 3, 4 pada logical memory kamu. Page table kamu maknanya kalau lah ada sampai 4 sini, maknanya ada 5 lah. Ini 0 sampai 3 maknanya ada 4. So that's why kamu dapat 0, 1, 2, 3. Okay, kalau lah saya buat page 4, maknanya 0, 1, 2, 3, 4. Kamu kena tulis page ni. Maknanya akan jadi 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Ini pun kena tulis. Kotak ni kena buat apa dekat mana ni. Okey. So biasanya soalan kalau lah paging dia boleh keluar sama ada saya bagi ini. Saya bagi ini. So kamu kena buat page table. Okey. Faham? Macam ni lah. Contohnya ni. Saya bagi ini. Ada dah ini. You kena buat page table. Soalan test kita hari tu. Macam tu. So saya nak isi dekat mana ni. Ikut saya lah saya nak isi dekat mana. Kalau soalan dekat test saya hari tu. Saya buat daripada frame 0 sehingga frame 12. Of course tak sama dengan yang ini. So saya tak tahulah you just hafal ke. You buka nota. You tak ambil yang ini ke. Saya tak tahu. Tapi ramai yang buat macam ni saja. Okay. Maka of course salah. Ini 5 markah. So kalau hilang, hilanglah 5 markah. Okay. So 5. Total dia 5 hilang tu. 5 darab 2 dah 10 markah dah hilang. Okay. So soalan dia saya boleh bagi ini dan ini.
you kena buat page table. Ataupun soalan dia, saya boleh bagi ini dan ini. So saya bagi yang ini kosong. So you lorekkan sendiri dekat dalam ni, tulis page mana yang duduk dekat mana. According to the page table. Okay? Boleh? Boleh tak kelas? Boleh puan. Okay? Boleh Puan. So ini table ini mewakili dekat mana. Kalau dia tak ada table ni, dia tak lost track lah dekat mana sebenarnya dia map. Okay? So table ni yang memegang data sebenarnya ini berada dekat mana. Okay? Dia either two way lah soalan ni boleh tanya. Saya bagi ni, kamu buat ini. Ataupun saya bagi ini, you buat ini. Cuma you kena faham. Ini page kosong. Page kosong berada pada frame nombor 1. Kalau lah saya tukar sini frame nombor 2. 02. Maknanya page kosong ni berada dekat sini. Okay? Boleh Boleh puan. So soalan hari tu memang saya sengajalah bagi lain lah daripada ni. Supaya saya nak tengok awak faham ke tak. Okay? Alright. Soalan question 2. List two advantages of using direct memory access to most computer system. Kita tak ada apa. Pun tak ada apa. Alright, explain the synchronous data transfer technique with the suitable diagram. Okay. Ini pun rasanya macam dah. Okay. This is untuk asynchronous. Dia ada gap. Sender, dia ada receiver, direction of data. Okay. Inilah you lukis. Okay. Kalaulah dia cakap dia nak synchronous. Okay. Macam inilah synchronous. Tak ada gap. You kena buat lagu ni. Okay. Siapa yang lukis ada gap memang salah lah hari tu. Tapi 90% lebih lah yang betul soalan ni. 5 markah. Okay. Okay, soalan next. Implement the source initiated transfer using handshaking with block diagram, timing diagram, sequence event. Betul. Alright. Soalan essay question test 2. Okay. Soalan essay test 2 ramai juga yang salah. Okay, so saya nak share sikit lah dengan kamu sebelum kita end class. Okay, soalan essay lah. Okay. So soalan dia, justify if 3 input address decoder is suitable to support the total capacity. Okay, so dekat nota dia ni dekat mana? Address decoder ini bukan chapter ni. Yang ini ingat lah, ini pun ini favorite question juga ni lah. Saya takut masuk lagi lah. Banyak semester dah masuk DMA ni tapi takut masuk lagi kan. Okay. So dia daripada chapter 4 tadi. Okay, so ni address decoder lah. Okay.
Okay, so soalan dia lebih kurang macam ni lah. Okay, so biasanya saya tukar dekat mana? Saya tukar nama dekat sini ataupun saya boleh tukar capacity chip dekat sini. Yang ni 2K darab 8. Saya boleh buat 8K darab 8, 16K darab 8 ke apa semua ke. Okay, so saya boleh tukar dekat sini. Okay. So kamu nampak ini cara kita nak kira lah. At the end goal dia ni sebenarnya kita nak dapatkan address line table ni, dan adakah dia sebenarnya soalan tu kita guna ni decoder ni cukup tak? Pasal soalan dia justify if 3 input decoder is suitable. 3 input decoder ni, 3 ni cukup tak untuk PROM kosong, RAM kosong dan RAM 1 yang saya bagi 8K darab 8, 8K darab 8, 8K darab 8. Adakah cukup sebenarnya? Okay, so kita nak tengok cukup ke tak cukup sebenarnya dia nak map. Okay, because ini sebenarnya at the end dia akan keluar ini. Ni. Ini. Dia nak lukis ni. Ini kalaulah soalan tu, saya tak tahu soalan esei dia keluar ni. Ini soalan yang boleh panjang ni. Dia boleh jadi banyak markah. Soalan yang boleh step by step jadi banyak markah, satu adalah pada parallel adder, modified adder dan juga pada soalan yang ini. Okay, that's why pada test kamu, memang saya bubuh soalan ini pada esei, test 2 dan soalan parallel adder pada test 1. Okay, pada esei test 1. Because dia boleh go to 20 marks. Soalan ni 20 marks, 15 marks. Okay. So kita tengok kita punya soalan. Okay. So so saya tanya, okay, your answer should prove the 3 input address decoder is suitable, or you can propose an alternative type of address decoder input. Kalau kamu setuju, kamu beritahulah. Ya, setuju 3 input address decoder tu sudah memadai. Ataupun kamu cakap, oh tak cukup 3 input address decoder. Kena guna address decoder yang lain. Itu maksud dia. Because soalan esei ni dia high level sikit lah. Okay, so table yang diberikan memory chip. Okay, versus dengan capacity of chip. Okay, so yang ini nama dia saya bagi PROM kosong. Saya bagi nama dia RAM kosong, RAM 1. So yang ini kebetulan nak senangkan kerja kamu, saya samakan saiz dia. 8K darab 8. Okay, so first kali kamu nak kena buat determine address decoder for the capacity of the chip. Ada yang dapat betul ya, dalam kelas ni ada yang dapat betul. That's why ada yang sampai markah 90 lebih untuk test 2. Okay, so kita nak kira untuk PROM kosong, which is 8K byte darab dengan 8 lah. Okay. So 8K sebelah sini 8K. 8K sama dengan 8. K ini adalah 1024. Okay, which is 8192 sama dengan 2000 heksa. 8192 ini dalam desimal you tukar kepada hex, you dapat ni lah. Okay. So you ada blok. Okay, you gambarkan satu blok ni. Okay, this is untuk PROM kamu lah. Sebenarnya you nak buat asing-asing macam ni pun boleh. Asing lagu ni pun boleh. Kata kalau you tak nak buat asing pun boleh. You ada 3 kan. PROM kosong. Katalah you start buat macam ni. So ini adalah PROM kosong. Ni pun boleh buat macam ni. Okay, so dia cakap capacity dia adalah 2000 H. Okay, so starting address dia start dengan 000 H.
Okay. Ini saiz dia adalah 2000H ni. Okay. Patut saya tulis situ ke? Sekejap. Saya tulis sebelah sini. So start dia sini, end dia berapa? Okay. Ending address sama dengan 2. Ni capacity dia ni kan? Ni 2 ni, 2000 ni. Tolak dengan 1 lah. So you akan dapat 1 FFF H. So habis dia, saya tarik panjang 1 FFF H. Okay. So next adalah RAM kosong. RAM kosong saiz dia pun sama. Okay. Tapi kita kira lah juga. Okay. Yang ini untuk ni. Okay, next saya kira untuk RAM kosong, saiz dia 8K darab 8. Okay, so dia kesinambungan lah. Saya nampak ada yang buat copy benda sama je tukar. So starting address pun dia start dengan kosong. Tak boleh lah start dengan kosong. Dia ni dah ambil dah. So the next is starting dia dekat sini. So kalau kamu tak buat kira pun, kamu dah tahu dah. So next adalah starting dia adalah 2000H. Saiz dia kamu tahu dah sama kan? So sini pun sebenarnya 2000 juga. Saya dah nak senangkan kerja kamu dah. That's why saya bagi sama. Ada soalan yang dulu-dulu tak sama pun saya bagi. Okay. So 2000, 2 tambah 2 jadi 4000. Tapi 4000 tolak 1 jadilah sebenarnya 3FFFH. Faham tak? So, RAM 1. Sama juga. Markah kesian sungguhlah pengudah nak bagi ni Nak mudahkan kerja you all ni So, ini maknanya starting dia tambah dengan 1 dekat sini dia jadi 4000 lah. H 4 campur 2 jadi 6. 6 mesti dia kena tolak 1 because dia start dengan ni kan. Kosong. So, dia jadi 5FFFH. Kamu dah dapat dah satu ni, memory ni. Okey, tapi pasal soalan dia 15 markah. Tak bolehlah lagu ni, takkanlah sini saya bubuh 10 markah, sini 5 markah. Maknanya kamu kenalah kira walaupun satu persatu ni pun. Buatlah. Kiralah. Hak ni maknanya 8K sama dengan 8 darab 1024, 8192. Sama je macam tadi. 2000H. Kapasiti dia tetap 2000. Okay, so starting address. Tadi dia habis tamat pada ni. Okay, so starting dia mestilah 1FFH plus 1 lah. So you akan dapat 2000H. So ending address 2000H yang ini tambah dengan 2000H kapasiti dia yang ni. So you dapat 4000H tolak 1. Now you akan dapat 3FFFH. So ini bolehlah 1.5 markah kira ni. That's why you kena kira. Okey, kemudian RAM 1, 8K darab 8. Okey, benda yang sama juga. 8K, 8 darab 1024. 8192, you dapat 2000H. Okey, starting address dia. So, you tengok yang ni dia habis 3000 kan? 3FFF. Okey, so 3FFF. H plus 1. Okay, so you dapatlah 4000H. Okay, ending dia. Okay, ending dia berapa? 4000. Ni. 4000 tambah dengan 2000 lah. So, you dapat sini. Tapi, you kena tolak dengan 1. So, 4000H plus 2000 kapasiti dia. Now, you dapat
Okay, you dapat 6,000. H tolak dengan 1. You dapatlah 5 F. So another 1,5 markah. Murahnya 1,5 banyak ni. Ya, 1,5 markah je. Okay, so you dapat ni benarnya you boleh, kalau you lukis dalam bentuk macam ni, you lebih senang nampak lah. Ada student yang buat macam ni supaya dia senang nampak. Okay. Yang ini saya buat apa ni? Saya determine address decoder. Okay. For capacity. Untuk tengok capacity dia lah. Okay, next saya nak buat apa dia pula? Okay. Determine address line. Okay. So, kita tengok memory block kita daripada size 000H ni kepada ini. Okay. Hinggalah 5F. So, ini total dia adalah 2,000 tambah 2,000 tambah 2,000 which is adalah 6,000H. Okay, so 6,000H ni you convert kepada decimal, you dapat 24576. Location. Okay, you tukar je lah dengan calculator you tu. You tukar. Ini dapatlah 2 markah. So, you dah ada location. Okay, so now you nak tahu address line dia berapa kan? Okay. So, 2 kuasa N sama dengan 24576. Okay. Log 2N sama dengan log. Bila you tambah log sini, you kena tambah log sini lah. Log 24576. So, okay. You ada N, you turunkan N, you jadi N log 2. Sama dengan log 24576. Okay, N sama dengan log 24576 bahagi dengan log 2. Okay, so you dapat 14.58. So, equivalent to 15. Okay. Alright. So, bila you buat ni 2, so actually you buat sini ni, you dapat 2 markah. So, you buat sini, you dapat 2 markah. Okay. Next, barulah you buat, kita nak buat table macam ni. Ni. Yang contoh dekat dalam nota ni, dia ada PROM dia, PROM 0123. Yang soalan tu kita ada PROM 0, RAM 0, RAM 1. Nama je berbeza chip dia. Okay. So now kamu nak isi benda ini. Ada yang tak tahulah hafal ke macam mana ke. Okay. Ambil yang ini. Okay. Tak, kamu kena faham apa yang kamu nak buat. Okay. So saya tunjukkan, saya nak kamu fahamkan yang ini, yang asal dulu ni. Macam mana pengisian dia? So saya dah terangkan hari tu. Okay, so tengok dekat sini. Setiap satu hex ini adalah mewakili 4 bit dalam binary. So you ada 4 bit ni. So kosong ini, kosong ini. Kosong yang second, kosong yang ini. Kosong yang ini, okay, kosong yang ini. Cuma yang ini kita memerlukan ni je. Ambil 1 bit je. Because dia, yang ini untuk sampai A12. Okay. So kamu nampak ini yang berbezanya nanti akan ada bezanya ni. Ini 7. Okay, ni FF. Okay, 7 maknanya 011. Ini adalah 7. Kosong ni kosong. Okay. Sini 00. So 00. 8 ini adalah 1000. Ini adalah 8. Kosong sini duduk kosong lah. Actually dia 0000 lah. Tapi because sini sampai A12 je kan. Address dia yang diperlukan. So kamu nampak tak? Sini 01. Ini tidak berubah sangat. Yang berubah ni adalah ini. Pada B ni.
Ini yang kita akan mapkan pada decoder kita ni. Kamu nampak 0, 0. Pada P room 0 dia hanya guna 0, 0. P room 1, 0, 1. P room 2, 1, 0. P room 3, 1, 1. Okey, ini kebetulan untuk kes yang pada nota kita. So untuk kes kita punya soalan, okey, so kamu ada chip. Okey, kamu ada chip tadi P room 0. P room 0 pun bagi 2 pula. Okey. Sorry lah, tangan saya tak betul. Okey, so sini kita buat range dia. Ini adalah, oh ni RAM kan, RAM 0. RAM 0 pun bagi 2 dia. And then you ada RAM 1. Okey. Ini nak isi apa sini ni? Okey. Ini adalah isi starting dia. Kat mana nak ambil ni? Ni. Ni, yang ni kamu duduk kira ni, yang ni. 0 sehingga 1 FFF. Ni 2 sehingga 3 FFF. RAM 1, 4000 sehingga 5 FFF. Ini yang kamu kena isi range dia tu. Okey, ini kepada 1 FFFH. Yang ini 2000 kepada 3 FFFH. Yang ini you perlukan, okey, bagi 2 juga. 4000 kepada 5 FFFH. Alright. So ini range. Okay, next. Tadi kita dah kira ya. Kita perlukan sehingga A15. Okay. So kamu kena buat lah. A15. A14. A13. Okay. Yang ini saya buat besar lah. Saya tak isi ni ya. A11 dot dot A8. Saya isi macam ni. A7 dot dot A4. A12 ni duduk mana sini? 13. Sorry ya. Patutlah. Tengok saya pun buat mistake lah. Tengok nah, dia cakap kita memerlukan 15. Okey, 15 maknanya bila kita start dengan A0. Okey, so sini akan jadi A14 lah. Dia jadi 15 lah termasuk dengan kosong sini. Okey. So 13, 12. Okey. 11, 8, 7, 4. Sini akan jadi A3. Okey, tengok saya isi macam mana nah. Okey. So ini akan jadi kosong. Kosong sini. Kosong, 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 kosong. Dia ada 4 ni kan. Kosong ini akan jadi kosong, 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 kosong. Ini kosong, 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 kosong. Ini kosong, kosong, kosong. Okey. F, F, F. Maknanya 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Okey. 1. Okey. 1, 0, 0. Boleh nampak dah ni? Ke kamu tidur dah semua ni? Saya dah tak nampak kamu ni. Nampak puan, nampak. Okey. Faham tak? Jangan hafal tau. Because dengan nota kita lain. Kamu kena faham apa yang kamu nak isi ni. Okey. So ni tengok ni. Kosong sini. Kosong, kosong. So kosong yang first. 1 heksa mewakili 4 dalam binary. So kosong ni. Kosong, 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 kosong. Ni. Kosong, 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 kosong. Ini. Kosong, 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 kosong. Ini 2. 2 is 1 kosong kan? Okay. Kenapa sebenarnya saya cakap
tadi setiap ni 4 sebenarnya boleh je sampai jadi A15, tapi maknanya kalau saya buat A15 ni semua kosong dekat sini. Okey, tidak memberi impact signifikan. Okey, so sini F, mana yang ada F tu isi je lah 1. 3, 1, 1, kosong. Okey, now kamu tengok. Ni kosong. Boleh faham ni saya isi kosong ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 4 berapa? 1, 2, 4, 8. So 4 is 1, 0, 0. 1, 0, 0. Okey? Ni 4. Ni yang membezakan ni. 2 ni. Saya macam mana nak buat ni? Jadi nak bagi tebal line ni. Ni. Ni 0, 1, 0, 1. 0, 1. Now 5. 5 is 4 campur 1, 5. Maknanya 1, 0, 1. Okey. Siapa yang betul ini 3 markah. Ini betul 1 markah. Line kedua betul 1 markah. Ini betul 1 markah. 3 markah. Okey. So di mana lagi markah dia? So 1,5 markah untuk test kedua. Kesimpulan dia lah. Pasal soalan dia tanya. Dia suruh kamu justify. Soalan dia justify. Adakah kamu perlukan 1 3 input decoder ataupun kamu perlukan 2 input decoder ke? Kamu perlukan 2 biji 3 input decoder ke? Dia tanya kamu. So kamu pun kenalah tulis ayat sikit. Okay. From above table. Okay. Tengok Ini pun ada juga sebenarnya. Inilah contohnya ayat dia. Saya tulis lah. Sekali kan aku pula. Okay, yang pertama you boleh cakap apa dia? Since all chip has similar start or end address bit for line line berapa hak similar ni? A11 sehingga A0 yang similar kan? Asyik 01, 01 je kan? So A11 hingga A0. Thus A11 to A0 are the common line to all chips. Okay. So yang kedua, address line that changes. Yang mana yang berubah? Okay, kita baca balik. Yang berubah hanyalah ini. That's why saya buat tebal tu. Ini pemisah dia. Yang berubah ni je. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ini yang berubah ni. 3 bit ni. So yang berubah adalah A14 sehingga A12. Okay. We require a single 12, 13, 14. 12, 13, 14. Ada 3 We require a single decoder with 3 inputs utilizing the standard. Okay, 74. Dia guna chip 74LS138. Okay, boleh gunalah.
3 to 8. Kenapa 3? Pasal 3 ni. Ada A12, A13, A14, 3 kan. So dia guna 3 to 8 decoder. Okay. A12, A13 and A14 are utilized to address 3 chips yang kita ada tu. Kita ada PROM kosong, RAM kosong dengan RAM 1. Okay. Ini kalau kamu nak tulis satu-satu macam nota. Ataupun kamu nak tulis satu lagi cara yang saya boleh tunjuk dekat kamu. Atau ni ya, atau okay. You boleh buat in conclusion. A 3 input address decoder is suitable for the specified memory chip capacities in table above. Okay. It offers enough output lines to uniquely. Okay, faham kedok pasal pula tulisan lecturer ni lagu ni. Macam mana? Uniquely address the memory locations in each chip. There is no need to recommend an alternative address decoder for the given chip capacities. Okay. So you boleh pilih. You nak buat conclusion macam ini ataupun conclusion macam ini. Okay. So at the end dia bagi tahu juga yang ini we require a single decoder with 3 input. Menggunakan contohnya 74 LS138. 3 to 8 decoder. So dia bagi tahu yang uniquely ni ni lah. A12, 13, 14 are utilized to address 3 chips. Ataupun dekat sini you bagi tahu, okay, kita perlukan 3 input address decoder is suitable untuk specified memory chip capacities. Capacity yang kita bagi dekat atas tu dah suitable dengan 3 input. Pasal soalan dia tanya tadi, justify sama ada perlukan 3 input ataupun you nak bagi alternatif lain. So dekat sini you cakap no need lah untuk recommend alternative because sudah memadai guna 3 input address decoder. So boleh pilih lah either one. Okay. Clean the code dah saya. Alright. Okay. So yang lain tu lebih pada ni lah. Lebih pada teori, baca teori, lepas tu you boleh tengok, okay,
direct mapping ke, segmentation ke. Oh, you boleh tengok juga. Sebelum ni saya dah terangkan, is it dalam quiz kot. Okay, dalam quiz kita dah go through hari tu. Yang 5 stages pipelining. Itu pun glamour soalan glamour. Okay. Boleh soalan glamour juga adalah tools complement lah. So mesti kena tahu. Yang first kali tadi saya dah bagi tahu kenapa dan macam mana kita nak buat first complement ni. Bila disebut tools complement, maknanya memang kena tukar kepada dalam binary. Jangan duduk tekan calculator tiba-tiba toing jawapan ini. So you tak ada markah-markah proses dia tu. Okay? Puan, kalau soalan yang IEE 754 format ni, kalau Puan sempat terangkan. Yang itu yang macam saya terangkan hari tu ya. Itulah dalam test 1 tu. Siapa ada snap hari tu Ini dah. Nak pukul 7 dah. Alamak. Anak saya nak kena pergi ambil. Oh, okay. Buat baik, Puan. So yang tu nak kena siapa share balik boleh ke yang kita dah go through dekat kelas hari tu kan? I think dekat dalam ni kot. Apa ni? CQI kita dah buat kan? CQI ke quiz? Ada ni, dah cover dah hari tu. Saya tak ada dah lah. Pukul 7 tu last tutup dah anak saya tu. Dekat transit. So saya nak kena go dulu ni. Saya nak macam mana ni Nanti Puan send notan. Macam mana saya nak send ni? Share ke? Download as PDF. Puan, ada tak skema untuk pasal sesi 1 dan sesi 2? Skema? Skema jawatan. Skema tak boleh skema sebenarnya lecturer tak boleh bagi mana-mana pun. Kalau lah skema final lagi lah saya tak ada pegang. Dia tak boleh pegang. Dia benda sulit. Saya pun lepas maki pun kena pulangkan balik ke unit exam untuk diorang diorang simpan ke, diorang shredded ke, siapa tak pasti. Kalau soal skema aku memang tak boleh bagi sebenarnya by right skema. Apa yang dibincangkan inilah sebenarnya yang saya duduk bagi tahu dekat kamu. Okay. Saya nak cari kat mana ni. Saya cuba send dekat you all ni whiteboard ni. So I have to stop lah because nak ambil anak dah dekat pukul 7 dah ni. Takut sekejap lagi cikgu dia call pula. Okay. Kelas dengar tak? Dengar, Puan. Alright, okay. So malam ni cuba study lebih lah, okay. So siapa yang tak dapat nak ni, sekejap saya nak macam ni buka download ke tadi? Download. Saya letak benda ni dekat Google Classroom lah ya. Lepas tu saya tak buka WhatsApp dekat dalam ni. Saya letak dekat student dashboard lah. You tengok dekat situ lah. Okay, Puan. Okay, Puan. Alright.